علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Sejuk tak? Sejuk. Kenapa hari ni tengah kosong pula Macam-macam. Kenapa tengah tu kosong? Entahlah. Tak ada siapa nak penuhkan tengah tu. Nanti jin duduk tahu. Oh, sebab kerusi dah banyak Selalu kan kerusi 2 side je kan. Ni ada 3 ni. Siapa suruh susun kerusi banyak-banyak? Minta ke? Macam mana? Harusnya kerusi tu 2 side je kan. So sejuk lah. Okey. Macam mana hari ni nak belajar ke tak nak? Belajar, betul. Kalau tak nak boleh tak? Apa dia? Kalau tak nak boleh fitri? Tak boleh. Rasa penat lah. Cik Amy tak ada hari ni Oh, Cik Amy cuti hari ni. Semalam saya ingatkan saya nak batalkan kuliah. Tapi kuliah Gufran ni susah nak batal sebenarnya. Ramai. Dia kalau batal maklumat tak sampai nanti ramai jemaah datang kan. Okay, tak apalah. Kira rezeki lah saya datang pagi ni. Okay, hari ni kita nak sambung perbincangan peringatan dan isyarat. Kita masih lagi berada pada poin B kita kan. Hamba dan dosa. Kita poin berapa nak sambung? Poin 5 okey. Satu je poin ni. Baik, kita akan sambung perbincangan tentang hamba dan dosa. Hari ini kita akan mulakan perbincangan dari muka surat 601. Okay, muka surat 601 pada poin kita yang kelima. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia menasihatkan kepada kita supaya mengingati bahawa lilin kemenangan hanya pantas diletakkan di alas hambanya yang penuh kepasrahan. Iaitu lilin kemenangan atau puncak kemenangan dalam diri seseorang hanya layak diletakkan pada diri seseorang hamba yang memiliki kepasrahan ataupun tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk kepada perbincangan kepasrahan di sini, suka untuk kita bawa perbincangan tentang kemenangan. Siapakah hamba yang menang? Okey, kalau saya tanya, siapa hamba yang menang? Nak jawab macam mana? Siapakah hamba Allah yang dikategorikan sebagai hamba yang menang? Agak-agak nak jawab macam mana? Apa dia? Yang bertakwa. Okey, lagi? Yang melawan hawa nafsu. Lagi? Apa dia no? Tak dengar. Apa dia? Oh, sabar dan bersyukur. Dengar tadi lapar. Yang lapar rupanya yang sabar. Ya Allah. Sebab saya tak rasa tak mungkin lapar lah kan. Sebab tu saya kena bangun. Kalau lapar nanti saya sebut. Yang sabar dan syukur. Okey, lagi ada tak? Selain itu? Apa dia? Apa dia? Keyakinan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi? Mentaati perintah Allah. Tadi ada sebut tak? Tak ada. Tadi Kak Sam sebut apa? Takwa. Fitri lawan hawa nafsu. Taati perintah Allah. Ada tak lagi barisan kedua?
Apa dia? Redha. Okey, lagi? Semua ada jawapan. Bagus. Oh, Cik Amy kat sini. Kenapa duduk? Oh, baru sampai. Tu cengap-cengap tak? Dah sampai-sampai nak jawab, beri soalan. Boleh? Ikhlas dan redha. Oh, okey. InsyaAllah. Apa dia? Menahan marah. Okey, cantik. Lagi? Yang belakang-belakang lagi? Kak Noh. Kak Noh gini. Apa dia Kak Noh? Bertaubat. Okey. Dia kena dengan topik kita lah. Saya bertaubat. Cik Amy nak duduk mana Cik Amy? Oh, sebelah Kak Nisa. Okey. Oh, dah ada nama lah kat situ Cik Amy. Masya Allah. Kembali ke pangkal jalan. Ada tak yang belakang nak jawab? Kak Faizah? Tak ada? Ni bahaya sudah tahu nama ni. Kena sebut daripada depan. Itu je, sikit nah. Sikit sangat. Apa dia? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Boleh ke tak Husnul Khotimah? Boleh lah. Mati dalam keadaan yang baik. Itu maknanya kita menang lah. Jadi hamba Allah yang menang. Okey, boleh. Terus masuk syurga. Okey, insyaAllah. Okey, boleh. Wah, semua bagi jawapan yang tak boleh nak rot dah. Kalau dalam Al-Quran, Allah sebut apa? Orang yang menang. Mukmin yang menang macam mana? Mukmin yang redha. Balik-balik redha. Balik-balik sabar. Balik-balik. Melawan hawa nafsu. Oh, balik-balik itu juga. Itu je. Okey, hari ni kita nak rujuk surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 10. Okey, mungkin siapa yang ada apps Al-Quran boleh buka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntung, telah berjaya, telah menang orang-orang yang beriman. Jadi siapakah orang yang beriman yang disebut sebagai beruntung, berjaya, menang? Dalam surah Al-Mu'minun itu menyenaraikan beberapa sifat tentang orang-orang yang menang di kalangan mukmin. Jadi pertama Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya. Pertama tadi Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini menyebut tentang sifat yang pertama. Okey. Yang pertama, kalau kita nak kata orang mukmin yang menang ini bagaimana, Allah sebenarnya sudah menyenaraikan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat mereka. Jadi yang pertama Allah kata orang yang mana mereka itu khusyuk dalam solatnya. Ini kita panggil sebagai orang yang menang. Nak khusyuk senang ke tak? Susah. Masak-masak ingat. Solat ingat masak, solat ingat ambil anak, solat nak ingat apa lagi? Apa dia? Oh, angkat baju hujan. Ini angkat angkat baju pula. Oh, macam-macam Masa solat tu, masa sebelum solat tak ingat. Tapi masa tengah solat tu lah macam-macam yang kita ingat. Jadi ini biasalah, sebab tu orang yang dia berjaya meletakkan kekhusyukan dalam diri dia saat dia melaksanakan solat, kita kata inilah orang yang berjaya. Okey? Allah kata apa tadi? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, iaitu ciri yang pertama ini, dia kata bagaimana orang yang khusyuk dalam solat tersebut? Dia kata orang yang rasa takut kepada Allah serta memiliki ketenteraman batin, iaitu hati yang khusyuk. Maka pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Bermaksud kita faham begini. Orang yang khusyuk ini dia bukan semata-mata tentang solatnya. Tetapi orang yang khusyuk ialah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi punca mengapa kita mampu untuk khusyuk dalam solat kita.
Orang yang takut kepada Allah, itulah yang menyebabkan dia boleh fokus ketika dia solat. Itu dia khusyuk. Khusyuk bukan hanya pemikiran tetapi jiwanya. Jiwanya juga tetap fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika Imam Ibn Kathir rahimahullah dia tafsirkan tadi kan ciri yang pertama khusyuk dalam solat. Okey, kita bagi kepada dua Satu, takut pada Allah. Kedua, ada ketenteraman. Maksudnya, ketika seseorang itu dia solat, bagaimana dia nak dapatkan kekhusyukan? Pertama, dia takut kepada Allah. Kedua, jiwanya sangat tenang. Sebab tu kita kalau jiwa tak tenang, jiwa ingat lauk, jiwa ingat masak kan, jiwa ingat nak ambil anak, ini maknanya jiwanya tak tenang. Itu yang menyebabkan kita tak boleh fokus dalam solat kita. Jadi Imam Ibn Kathir kata apa? Inilah dua orang yang mana dia itu memiliki kekhusyukan dalam solatnya. Takut pada Allah yang pertama, kedua ketenteraman dalam jiwa. Sebab itu yang muslimat kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat ini, mereka kalau solat, kalau mereka cedera dalam medan peperangan pun mereka tak rasa. Kerana apa? Dia punya ketenteraman tu dalam solat tu kan. Ada para sahabat dia kena panah, dia solat dalam keadaan kena panah tu. Kita kalau kena pisau, tak boleh bangun kita. Terus dah tumbang kan. Tapi para sahabat, dia ni solat, masa tengah solat tu dia kena panah. Darah keluar, meluncur. Banyak, maksud nak tunjukkan bahawa cederanya sangat parah. Okay, darahnya keluar banyak. Tetapi dia boleh solat dalam keadaan yang tak ada apa-apa. Keadaan yang dia tak rasa, yang sebenarnya dia sedang dipanah. Ataupun darahnya sedang keluar. Jadi dia selesaikan solat sampai dia selesai, baru tengok, aku kena panah rupanya. Nampak tak? Begitu sekali keadaan orang yang khusyuk dalam solatnya. Kita nak mencapai keadaan yang sedemikian agak sukar. Kita solat tengah malam, kerusi bergerak, kita dah cabut dah. Betul tak? Nampak sangat tak khusyuk tu kan? Ataupun nampak tiba-tiba ada cicak jalan kat depan, tak boleh cakap kerusi bergerak lah. Itu nampak orang kata ada entiti lain kan? Kita kata gini lah, kita kalau tengah solat malam-malam tiba-tiba ada cicak lalu ke depan kan? Lari ke tidak? Kebiakannya? Lari kita. Lipas ke apa ke? Lipas lari. Kita tak akan stay dekat situ. Tapi orang yang khusyuk solatnya, dia akan stay dan dia macam tak ada apa-apa je. Sebab jiwa dia tentram, aman kan. Dan dia tahu bahawa solat ni ialah benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat sukar sebenarnya. Okay, sebab tu siapa yang memiliki keadaan yang sedemikian, mereka ini Allah kata mukmin yang aflah. Iaitu mukmin yang menang, mukmin yang beruntung. Tapi janganlah pula kalau macam gitu keadaan kita tak solat. Tiba-tiba kan, tak nak lah, aku tak khusyuk, tak payah solat lah. Buat apa solat? Lebih baik tak payah. Nak tunggu dulu nampak lipas okey. Kalau gitu memanglah tak solat. Nak tunggu dulu, tak ada apa-apa, rasa macam tak takut baru nak solat. Gitu sampai kesudah lah, sampai meninggal tak solat macam tu kan. Jadi tak boleh sedemikian. So sekarang ini kita perlu berusaha. Berusaha apa? Pertama, letakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, perlu ada ketenteraman jiwa. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Waju'ilat li, waju'ilat mana? Waju'ilat qurratu ainin fi salati. Waju'ilat qurratu aini fi salati. Dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam solat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i.
Okey, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Dijadikan waju'ilat qurratu aini fi salati, dan dijadikan penyejuk dalam hatiku ada pada solat. Sebab tu kita kalau susah hati, kita solat. Ni antara cara untuk kita buang ataupun untuk kita hapuskan rasa kesusahan. Kita kalau sedih, kita solat. Kita kalau ada rasa risau, ada rasa tak tenang, maka kita solat untuk mengembalikan rasa ketenangan dalam jiwa kita. Sebab apa? Solat ini cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada solat itu ia ada banyak doa kan. Dalam solat ni lah tempat yang mana ada sujud. Sujud ialah Nabi sebut apa? Antara momen yang kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat sujud ni tempat dikabulkan doa. Okey, sebab tu Nabi kata apa? Fa'akthirud doa. Maka hendaklah kalian memperbanyakkan doa ketika dalam sujud itu. Jadi tak hairanlah mengapa Nabi kata solat itu dijadikan sebagai penyejuk hati Nabi SAW, kerana solat itu tempat berkomunikasi dengan Allah, tempat berbicara, meluahkan segala isi hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu ialah yang pertama. Okey, yang kedua apa? Dalam surah Al-Mu'minun sebut apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Atau kita kata begini, menjauhi hal yang sia-sia. Okay, ciri yang kedua, sifat yang kedua, mukmin yang berjaya ialah mukmin yang menjauhi perkara yang sia-sia. Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahawa maksud menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia ialah apabila seseorang itu menjauhkan diri dari kebatilan. Kebatilan maksudnya hal yang salah, okay, hal yang salah, perkara-perkara yang tidak benar kan, yang merangkumi perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik perkara yang batil, kita perlu jauhi. Seterusnya maksiat, okay, syirik dan maksiat yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan. Jauhi perkataan-perkataan syirik, ni semua hal yang sia-sia. Jauhi perbuatan syirik ataupun perkataan yang berbentuk maksiat, perbuatan yang berbentuk maksiat, semua ini dijauhi hingga orang tersebut dipanggil sebagai mukmin yang menang. Perkataan syirik apa? Ucapan syirik apa? Ucapan yang boleh bawa kepada syirik apa dia? Apa dia? Mengaku selain daripada Allah. Okey, apa contoh? Bagi saya contoh. Itu perbuatan. Perkataan maksud saya. Kakak-kakak yang duduk nak jawab. Duduk dekat atas kerusi. Semua orang duduk kan sekarang ni. Duduk yang dekat atas kerusi. Kakak-kakak, acik-acik nak jawab tak? Perkataan. Tadi Kak Siti dengan Kak Som je kata pakai tangkal kan? Pakai gelang kan? Itu perbuatan. Sekarang saya tanya perucapan, perkataan. Perkataan yang kalau kita ucap, itu perkataan syirik. Fitri nak jawab. Fitri tengok saya macam berkerut sungguh.
Jadi kita cakap apa? Kita sembuh. Oh dia ada power. Dia ada power, dia boleh sembuhkan kita. Jadi ini perkataan syirik. Tak boleh lah, tu syirik. Nabi sebenarnya Allah tak boleh kata gitu. Apa dia? Ada Tuhan selain Allah, mereka percaya begitu. Firaun dia mengaku diri dia sebagai Tuhan, maka kita kata itu sebagai perkataan syirik. Boleh lah, tapi tu besar sangat. Dia tak kena dengan konteks. Okey boleh lah, okey boleh. Maksudnya kalau seseorang itu dia mengaku lah, kata aku Tuhan, itu memang syirik lah. Ucapan perkataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi macam Fitri sebut, dia kata, kita kata orang tu, kau pergi kat orang tu boleh sembuhkan kau. Maksudnya dia ucapkan perkataan yang mana dia letakkan bahawa kuasa penyembuhan itu hanya pada manusia, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya boleh terima, ada tak ucapan yang lain? Kak Liza? Ya saya, Allah. Oh cantik. Saya tak teringat lah benda tu. Kita nak masuk hutan, lepas tu kita kata, tu atuk nenek cucu tumpang lalu. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku gitu. Okey lah, boleh, itu boleh. Maksudnya di sini kita kalau pergi ke mana-mana tempat, kita letakkan kepercayaan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, okay? Bukan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Yes, itu ucapan lah yang kita sebut boleh menyebabkan kita jatuh kepada perkataan yang mensyirikkan Allah. Jadi hal itu sia-sia, kita wajib jauhi untuk jadi mukmin yang aflah tadi. Mukmin yang berjaya, mukmin yang apa tadi saya cakap? Menang. Itu bising, memang bising waktu macam ini okey. Tunggu saya lepas kuliah bising boleh tak? Saya tak boleh lah bising-bising, sakit kepala. Okay, kalau perbuatan tadi banyak lah. Perbuatan syirik, pakai tangkal, jumpa bomo, apa lagi? Itu je contoh kita balik-balik jumpa bomo, balik-balik. Apa? Teriak. Riak. Okey boleh, riak syirik kecil lah kita panggil. Perbuatan yang nak menunjuk kepada orang. Okey boleh. Ada tak lagi? Mak Isa? Percaya kepada? Penunggu laut. Apa nama dia? Apa nama sekali lagi? Nurul? Lorol? Rurul? Rorol? How to spell? R-O-R-O? Rorol Kidul? Tiba masuk Rorol Kidul kat sini. Dia dengar kan, seru-seru pula kita. Betul ke ada tu? Entah. Yelah, ada orang percayalah benda-benda macam ini. Sampai sekarang kan yang saya dengar kan orang percaya. Okey, tapi tak boleh lah. Sebab kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Makhluk dia tidak berkuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat. Walaupun ada ramai orang yang percaya, tetapi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh meletakkan hal-hal semikian sebab ia perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang pergi kepada maksiat. Perbuatan maksiat, perkataan maksiat, banyak. Apa dia Cik Mi? Apa dia? Maki-maki, maki-maki. Perkataan maksiat ialah makian, laknat, kan apa lagi? Sumpah orang itu ini, mengumpat, memfitnah,
lagi mencaci lah, semua masuk kepada perkataan maksiat. Perbuatan maksiat tahu jugalah kan banyak, zina, ambil rasuah, apa lagi, makan makanan yang tidak halal, ni semua kita boleh masuk kepada perbuatan maksiat. Yang penting ialah seorang mukmin dia perlu menjauhi perkara yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia, apa maksud hal sia-sia itu? Ia termasuk perkara syirik dan maksiat. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Nabi kata, ciri baiknya diri seseorang apabila dia meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Tak ada kena-mengena dengan agamanya. Maksudnya tak ada kena-mengena dengan hal-hal yang boleh mendatangkan manfaat bagi kehidupan dia dunia dan akhirat. So ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Orang yang mana dia tinggalkan hal-hal yang tak perlu, maksudnya hal-hal yang tak ada kena-mengena dengan dia kan, inilah kita panggil sebagai Muslim yang memiliki ciri-ciri yang baik. Kalau dalam Al-Quran Allah sebut mereka ini sebagai orang yang aflah tadi, iaitu orang yang beruntung, orang yang berjaya. Baik, seterusnya pada ciri kita yang ketiga Allah sebut apa tu? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Ini ciri yang seterusnya. Orang yang menunaikan zakat, di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dia menyatakan bahawa ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan zakat dalam ayat ini adalah zakat jiwa, iaitu membersihkan hati dari syirik dan kotoran-kotoran batin. Bertiga, menunaikan zakat. Imam Ibn Katsir kata apa? Zakat ini boleh bagi kepada dua maksud. Pertama, zakat jiwa. Dan yang kedua, zakat harta. Zakat harta yang biasalah yang kita faham kan. Bila dah sampai haulnya, harta kita itu perlu dibayar zakatnya. Tapi kalau zakat jiwa ni maksudnya ialah kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati dari perbuatan syirik, maksiat, ni semualah masuk kepada zakat jiwa. Ini sebagaimana dalam surah Asy-Syams pada ayat yang ke-9 hingga ke-10 Allah kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya dan telah rugi orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10 Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang zakat jiwa itu tadi, iaitu orang yang membersihkan jiwanya Allah sebut sebagai orang yang berjaya, manakala orang yang mengotorkan jiwanya Allah sebut sebagai orang yang rugi. Dan ada kemungkinan dia masuk kepada kedua sekali lah, maknanya kita boleh combine maksud zakat harta dengan zakat jiwa untuk ciri yang ketiga itu tadi. Baik, seterusnya walladzina hum li furujihim hafizun. Maksudnya orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang kelima ini dia sambung hingga ayat yang ke-6. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Famani betara, terus sambung ayat yang ke-7, famani betara wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maksudnya yang selain daripada isteri mereka ataupun pasangan halal mereka,
maka mereka itu Allah sebut adun. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ciri yang keempat Ciri yang keempat ini kita nak mudahnya kita kata orang mukmin yang berjaya ialah orang mukmin yang menjaga kemaluannya. Apa maksud jaga kemaluan? Apa dia? Tidak berzina. Okey, lagi? Maksud jaga kemaluan tidak berzina saja. Tutup aurat dengan sempurna, Masya Allah. Okey, saya boleh terima lagi? Apa dia? Makanan? Apa kena mengena kemaluan dengan makanan? Jaga perut? Tak kena. Jaga perut tak kena. Macam mana? Tadi ada dua jawapan ya. Satu, tidak berzina. Kedua, menutup aurat dengan baik. Kita kata ini menjaga kemaluan. Okey, baik. Ada beberapa perkara yang Imam Ibn Kathir rahimahullah terangkan tentang menjaga kemaluan. Dia kata orang yang menjaga kemaluan ialah orang yang memelihara kemaluannya dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Setiap perkara yang Allah perintahkan, maksudnya Allah larang berkaitan tentang kemaluan ini, dia perlu jagalah jangan sampai dia lakukan. Sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinaan, pergaulan bebas dan homoseksual yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada 3 poin penting dalam ayat ini. Satu, dia bukan semata-mata menjaga diri daripada berzina, tetapi yang kedua dia menjaga pergaulannya. Kalau kita dalam bahasa syar'i kita sebut ikhtilat. Okay, kita jaga ikhtilat. Maksudnya kita ni tidak bergaul bebas dengan berlainan gender. Lelaki dengan perempuan tak bertepuk tampar, tak jaga batas. Jadi ini cara bagaimana kita ni tak nak terjebak kepada zina, dia mesti pertama jaga pergaulan. Sebab apa? Orang yang terjebak kepada perzinahan sebab dia tak jaga batas. Bukan saya kata lelaki dengan perempuan tak boleh berkawan langsung. Nanti timbul pula tahu tak boleh kawan langsung, tiba-tiba jalan sampai langgar tiang ya. Jalan datang. Sebab apa? Kononnya lah nak jaga diri daripada orang lelaki tengah tengok kita apa kan. Susah juga macam itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita jaga maruah. Macam tadi kan dia sebut jaga aurat, menutup aurat kita. Ni semua cara untuk kita menjaga kehormatan diri kita. Antara cara untuk kita jaga kemaluan kita. Okay? Jadi hal ini biasanya orang kata hal ini berkaitan tentang orang lelaki, tapi tak juga. Orang perempuan juga perlu jaga. Biasa orang kata orang lelaki kena tundukkan pandangan kan? Orang perempuan tak perlu tundukkan pandangan? Boleh tengok siapa saja? Boleh? Tak boleh Jangan mentang-mentang kita orang perempuan semua lelaki tengok handsome-nya ya. Tak boleh kita kadang-kadang kita lupa. Orang perempuan lupa. Okay? Kita kalau tengok orang lelaki buat, kita marah kan? Kita kalau tengok member kita buat, okey je. Tak boleh macam itulah. Kita kalau nampak kawan kita buat, kita kena tegur. Dia cakap, kau kena tundukkan mata kau ni. Alah, aku kan perempuan gitu kan. Alah, aku perempuan. Perempuan tak perempuan. Kan? Perempuan, lelaki, dia perlu jaga pandangan mata. Ini perintah Allah dalam surah An-Nur. Okay, Allah kata lelaki perlu jaga tundukkan pandangan mata, begitu juga lelaki yang beriman, wanita yang beriman, kedua-duanya perlu menundukkan pandangan mata. Okay, orang perempuan kalau dia tak tundukkan pandangan, dia akan memusnahkan banyak perkara. Lebih dahsyat daripada orang lelaki.
Jadi kita kena jaga, ajar anak perempuan kita ada cucu perempuan kan, untuk jaga. Mula-mula biasanya kita akan jaga tentang aurat untuk anak-anak perempuan ni sebab aurat itu bila dijaga nak tunjukkan bahawa orang perempuan dia ada rasa malu untuk mendedahkan diri dia pada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi basicnya sedemikianlah, jaga aurat, tutup apa yang perlu ditutup. Okay? Anak perempuan begitu kita ajar. Tapi jangan ajar anak perempuan tapi diri sendiri tak ingat. Masalah pula kan. Ajar anak perempuan, duduk jangan ngangkang-ngangkang. Kita pula duduk ngangkang-ngangkang. Allah, budak tu tengok, habis nenek ngangkang boleh? Lain pula cerita. Lutut, nenek kata lutut nenek sakit, sebab tu nenek ngangkang. Ada aja dah jawab. Tak apalah kan. So nak katanya apa yang kita ajar kepada anak-anak, kita mesti yang pertama lah kan, tunjukkan terlebih dahulu, menjadi contoh. Jadi budak tu dia tak confuse lah. Kita kadang-kadang ajar anak pakai tudung, kita sendiri tak pakai tudung ke masalah juga. Cakap budak tu confuse, sebenarnya nak pakai tudung ke tak pakai tudung. Macam itu kan keadaannya. Apa pun kita lihat beginilah, nak menjaga maruah ini sebenarnya ialah dengan menjaga kemaluan itu tadi. Okay. Menjaga kemaluan tadi pertama dimulakan dengan menjaga aurat. Kedua, menjaga pergaulan. Pergaulan dengan kawan lelaki kita bagaimana. Kita mungkin ada yang kerja kat tempat kerja kita dengan klik kita kat tempat kerja bagaimana. Kalau nak makan, tengoklah macam mana kan. Ada nak makan sama-sama, macam mana makan sama-sama keadaannya. Dekat-dekat ke, satu piring ke, satu sudu ke. Ya ada, saya cakap ni ada. Takkan saya nak cakap sembarang, sebab tu saya bagi contoh kan. Kadang satu piring makannya dah macam suami isteri kat tempat kerja, tak elok lah. Jadi kita orang perempuan, nafas kat sini lah saya ni. Kadang-kadang ni kita rasa tak ada apa-apa tapi tak boleh lah tak ada apa-apa, kan fitnah. Betul tak? Fitnah perlu dielakkan. Jadi kalau kita tahu dah tak ada piring lain, tak apalah aku share dengan kau. Kita rasa tak ada apa-apa dengan kawan kita tapi tak boleh. Itu bibit-bibit permulaan. Makan satu piring tiba-tiba tersuka tanpa sengaja. Kan kat situ dah bawa masalah, betul tak? Dah masing-masing ada isteri, ada suami. So perkara-perkara begini kita perlu elakkan. Ini yang dinamakan sebagai menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Antara batas lelaki dengan perempuan ni dia bukan semata-mata tentang makan sepiring. Dia, alhamdulillah belum lagi sekatil okay. Makan sepiring kan, apa lagi minum secawan kat tempat kerja ataupun dekat mana-mana lah. Ini perkara yang sangat nampaknya tak ada apa-apa ya, tetapi ia boleh memberi kesan yang sangat besar kepada diri kita, keluarga kita dan juga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Orang perempuan jual mahal. Ini pesan saya. Okey, jual mahal. Jangan murah sangat kita ni. Lelaki sikit-sikit dia suka. Kita jangan macam tu kan. Dulu saya ingat ni masa saya belajar dekat kampus lah. Yelah sekarang ni kita dah tak kisah sangat kan tentang nak memisahkan tempat duduk lelaki perempuan kan. Kita tak ada kisah sangat sekarang kan, sebab semua dah jadi terbiasa. Jadi ada satu majlis tu kita nak buat supaya tempat duduknya terpisah lah. Lelaki duduk sini, perempuan duduk sini. Memang berjaya, alhamdulillah berjaya. Lepas tu ada seorang makcik ni, dia ni ungkal. Tahu tak ungkal lagi? Kalau orang lama-lama kata ungkal, makcik tu kan ungkal. Dia tak nak, dia nak duduk juga kat tempat situ. Padahal itu tempat orang lelaki. Jadi ustaz saya kata dengan dia, cik tak boleh cik duduk kat sini. Apa tu? Ni tempat orang lelaki. Alah tak apa cik dah tua. Tak ada orang nak dekat makcik. Lepas tu ustaz saya kata, yelah cik memanglah yang muda-muda tengok cik tak nak. Tapi pakcik-pakcik tengok cik nak. Betul tak? Memanglah, pakcik tengok saya macam anak-anak lah kita katakan. Kita pun tengok pakcik macam anak-anak. Pak Haji tengok Mak Haji macam mana? Wih, wow. Pak Haji tengok Mak Haji, wow. Macam gitu kan keadaannya kan. Dia lain lah. Sebab perasaannya lain, pandangannya berbeza kan. Sebab makcik kalau tengok budak-budak lelaki umur 30-an, 40-an anggap macam anak-anak aja kan. Anggap macam mungkin nak jadikan menantu ke apa macam tu kan. Tapi kalau tengok Pak Haji mungkin Mak Haji pun nganga Mak Haji. Hot pula Pak Haji ni. Nampak tak dekat situ kita nampak beginilah. Mungkin kita rasa tak ada apa-apa. Biasanya dia bermula dengan tak ada apa-apa.
Jangan fikir tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kita kena fikir jauh. Bila kita fikir tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, inilah yang buat jadi ada apa-apa. So, kalau kita ada rasa malu, orang perempuan ni malu je kena tebal. Kalau kita tak ada rasa malu, itu yang akan buat kita buat apa saja yang kita inginkan. Itu yang buat kita rasa tak ada apa-apa. Kita main langgar aja. Padahal Allah sebut, orang mukmin tidak kira sama ada mukmin itu lelaki ataupun perempuan. Jika dia nak jadi mukmin yang aflah tadi, yang menang, maka orang ini dia perlu menjaga kemaluannya. Dan antara cara menjaga kemaluan itu bukan semata-mata menjaga aurat. Ramai orang menjaga auratnya muslimat tapi terkedek-kedek dekat IG, dekat TikTok, joget sana, joget sini. Kan saya tengok, ya Allah, dah cukup bagus lah pakai tudung labu dah, Mak Haji. Tapi tergelek-gelek dekat depan kamera. Ni perkara-perkara yang perlu kita jagalah sebagai seorang wanita. Kita dah cukup cantik, saya kata muslimat. Kita dah pakai tudung kan, kita dah pakai menutup aurat, ada pakai jubah, ada pakai baju kurung pun kita kata menutup aurat. Tapi janganlah kita mempamerkan diri dalam keadaan yang tak sepatutnya. Berjoget sakan sana sini kan, dekat IG, dekat TikTok, dekat Facebook ke apa, nak tunjuk kita ni trend ke apa, tak elok lah. Mana yang boleh dijauhi tadi, ingat yang nombor 2 kan, nombor 2 ke nombor 3? Nombor 2. Mana yang boleh dijauhi, kita jauhi. Yang tak perlu, yang tidak memberi apa-apa manfaat bagi diri kita, jangan kita buat. Walaupun kita rasa ramai orang suka, ramai orang buat, tetapi kerana perkara itu menjatuhkan maruah diri kita sebagai seorang muslimah yang menutup aurat, terbaik ialah tinggalkan. Ini caralah juga bagaimana seorang wanita itu dia perlu menjaga kemaluannya. Dan seterusnya tadi ada sebut tentang pergaulan bebas, saya dah sebutkan tadi, tak kiralah dekat mana lah, dekat office ke, dekat, nak cakap macam mana dekat Facebook ke apa kan, kadang-kadang jumpa kekasih lama dekat Facebook tu je masalah. Kita kalau jumpa kekasih lama dekat Facebook nak berbual ke tak nak? Tak nak. Kak Nisa, confident tak nak. Habis kalau dia mesej kita nak buat apa? Blog. Oh bagus, Masya Allah. Ni muslimat-muslimat depan saya semua iman mantap. Oh bagus. Ini yang saya suka ni, tak sia-sia berbuih-buih muda saya. Kita block dia. Okey, betul. Okey, kita block dia. Jangan, kalau dia beri salam, Assalamualaikum. Kalau tak jawab, dosa. Block terus. Kak Lisa, block. Aku tak kisah dosa apa, aku block je. Betul lah. Kadang-kadang dia sengaja je nak try test. Nak try test kita kan. Kita macam mana? Dalam hidup ni fikir anak-anak lah. Fikir suami, fikir anak-anak kan. Kadang-kadang betul lah, kita terlupa tentang maruah kita kadang-kadang. Tapi apa yang membuatkan kita kembali kepada fitrah kita ialah kerana kita ada pasangan, kita ada anak, kita ada suami kan. Dan yang belum bernikah ingat mak ayah, ingat ahli keluarga, adik-beradik kan. Kita ingatlah keluarga. Keluarga ni sebenarnya dah cukup elok menjaga maruah kita orang perempuan ni. Ada keluarga yang begitu dia jaga. Dia jaga anak perempuan, jaga kakak dia, jaga adik perempuan dia kan, jaga betul-betul. Tapi kadang-kadang perbuatan kita tu yang membuatkan kita sendiri melanggar apa yang telah diusahakan oleh ahli keluarga. So perkara-perkara begini perlu dielakkan. Seterusnya tadi Imam Ibn Katsir kata apa? Homoseksual. Homoseksual apa? Hubungan sesama jenis. Wanita dengan wanita, lelaki dengan lelaki. Wanita dengan wanita ramai ke tidak? Ramai. Jaga-jaga aurat kita kan. Kita kalau duduk dekat hotel pun jaga jugalah. Bukan saya nak suruh suuzon dengan kawan kita kan. Kita tak tahu dia punya jiwa macam mana. Tiba-tiba kan dia tengok kita berkenan pula member. Dulu saya kalau belajar, saya tak ada nak berkemban-berkemban ni. Tapi biasanya budak-budak ni suka berkemban. Dia nak tukar, dia tukar je kat dalam bilik tu kan, kawan kat dalam. Saya kalau nak tukar, kalau ada orang kita tukar dekat dalam toilet. Jangan tukar depan orang lah. Sebab kita tak tahu macam mana member kat dalam tu kan. Sebab banyak sangat terjadi hal-hal yang begini kan. Homoseksual, lesbian, LGBT lah disebut. Perkara-perkara begini kita orang yang beriman perlu jauhi. Tapi kalau ada orang buat, itu pilihan dia lah. Okay, itu pilihan dia. Senang kata macam inilah. Ada orang yang memilih tak nak solat kan. Itu pilihan dia. Ada orang yang memilih untuk berzina, itu pilihan dia. Sama juga ada orang memilih untuk sama jenis, itu pilihan dia. Sedangkan kita masing-masing tahu dosa pahala syurga dan neraka. Okay? So dalam keadaan yang begini, kita sekarang dah tahu benda ini ialah perkara yang boleh menjejaskan kejayaan kita dunia dan akhirat sebagai seorang yang beriman kepada Allah.
kita perlu jaga supaya diri kita ni tidak terjebak kepada hal perzinahan itu tadi, tidak kira sesama jenis ataupun berlainan jenis. Senang saya cakap begitulah. Kalau yang sesama jenis tu memang rare lah, tapi kita tak nafikan ianya berlaku. Apapun kita perlu elakkan hal-hal yang sedemikian. Jaga aurat kita, jaga apa-apa yang perlu dijaga, tak kira sama ada dengan sama perempuan-perempuan dan juga lelaki. Okey, itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk tutup segala ruang. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra untuk menutup segala ruang yang boleh bawa kepada perzinaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-32. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu menghampiri zina. Allah gunakan perkataan jangan hampir, jangan dekat. Allah tak guna perkataan jangan buat. Tetapi Allah guna perkataan jangan dekat, jangan hampir, nak tunjukkan setiap perkara yang boleh bawa kita kepada perzinahan perlu untuk kita jauhi. Itu maksudnya. Okay, bukan kita kata, oh Allah suruh jangan dekat ya, tapi Allah tak kata pun jangan buat. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya jangan dekat di sini, jangan hampir ialah jangan kita langsung terjebak kepada perkara-perkara yang boleh bawa kita kepada perzinahan. Macam tadilah saya kata, contoh kalau kita tahu, kalau kita jawab tadi kan ex-boyfriend kita punya mesej tu, dia boleh bawa kepada perzinahan, kita block. Ini maksudnya wala taqrabuz zina. Kalau kita tahu tadi makan sepiring tadi boleh bawa kepada hal yang tak baik, kita elakkan. Apa pun nak buat, kena fikir jauh. Okay? Fikir jauh, fikir keluarga, fikir keimanan kita lah yang paling penting. Keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata, wala taqrabuz zina. Kenapa jangan kamu hampiri zina? Sebab innahu kana fahishah. Fahishah maksudnya ialah perbuatan yang keji. Wasa asabila, dan satu jalan yang jahat membawa kepada kerosakan. Ia bermula daripada kemaluan kita. Kemaluan itu dia boleh ada penyakit kan? Bayangkan kalau orang yang melakukan seks bebas, dia boleh menyebarkan pelbagai macam penyakit kelamin. Ini juga perkara yang perlu kita ingati, okay? Ingat keluarga, ingat suami dan sebagainya. Sebab beginilah dulu kita selalu risau orang yang tak kahwin. Tapi sekarang kita risau orang yang kahwin pun buat perkara yang sama. Sudah bernikah tetapi masih lagi melakukan hubungan yang tidak halal di luar rumah. So perkara ini bila dia bawa balik, bila dia bersama dengan isteri, dia menjangkitkan isteri dengan penyakit pula. Isteri tak bersalah. Nampak tak? Tapi akhirnya isteri berpenyakit. Ini keadaan-keadaannya kalau kita timbang ia dengan keimanan, kita tak akan dekat dengan hal yang sedemikian. Itu dengan zina ni. Kita tak akan dekat. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. So kita kalau orang perempuan, kalau kita buat perkara yang tak baik dekat luar, di belakang suami kita, juga boleh menjejaskan rumah tangga. Sebab tu Allah kata, wasa asabila. Zina ialah jalan permulaan yang akan bawa kepada kerosakan. Kalau kamu dekat, kamu buat, maka kamu dah menempa satu jalan yang boleh memusnahkan kehidupan kamu. Berapa ramai keluarga yang hancur kerana perzinahan. Berapa ramai anak-anak yang tak terjaga kerana perzinahan. Dia bermula daripada perzinahan itu. Kalau kita senanglah nak guna ayat yang faham, selingkuh kan. Perselingkuhan yang berlaku antara suami dan isteri. So perkara-perkara begini, orang yang beriman, kita wanita yang beriman, kita jauhi. Kita perlu ingatkan kepada suami, sama-sama saling ingat mengingatkan. Bukan kita seorang sajalah yang kena jaga kan. Kalau kita seorang jaga tapi suami tak jaga pun masalah. Jadi sama-samalah kita ingatkan. Kan suami kita nak pergi kerja, ingatkan. Ya, bang, nak pergi kerja cari rezeki yang halal. Jangan cakap yang pergi kerja jangan menggatal, jangan cakap macam itu, suami marah. Okay, jangan cakap ayat-ayat begitulah. Guna ayat-ayat yang baik kan, nak mengingatkan suami ni. Awak pergi kerja, mata jaga, jangan tengok perempuan. Awak tu bukan boleh percaya, tengok perempuan dari licinnya bukan main lagi. Jangan cakap macam itu kat suami. Suami nak pergi kerja, nak buat benda yang baik kan, nak cari pekerja, rezeki yang halal ni, kita guna ayat-ayat yang baik supaya dia tak tersinggung. Mudah-mudahan dia tu ingatlah. Kita memang tak boleh nak jaga suami kita 100% lah, betul tak?
Kita cuma boleh mengingatkan. Di belakang kita, dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Apapun kita masing-masinglah menjalankan peranan kita sebagai suami dan isteri ya, supaya rumah tangga itu terjaga daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada ciri yang berikutnya. Apa ciri yang berikutnya? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Okey, yang kelima kita kata ialah mukmin yang menjaga amanah dan janji. Nak jaga amanah dengan janji ni senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Kenapa susah Kak Siti? Leka. Apa dia? Saya tak dengar, maaf. Oh, janji tapi lambat. Nak janji datang pukul 12 tapi datangnya pukul 2. Macam itu ya. Itu lambat sangat tu. Kalau saya balik dah. Assalamualaikum. Jadi maknanya itu tak menepati janji lah. Nak jaga amanah tu bukan senang. Amanahnya ada banyak lah kan. Kita kerja itu juga amanah. Okay, macam Ustazah datang kuliah ini amanah. Sebab tu kadang-kadang kita nak batalkan kuliah tu kita fikir 10 kali. Aku nak batalkan ke tidak ni kan. Atas sebab apa nak batalkan tu. Jadi kalau seboleh mana kita datang, kita laksanakan amanah tu, alhamdulillah kita dapat laksanakan, itu yang terbaik. Tapi kalau sekiranya ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan lah. Sebab kadang-kadang kita pun tak nafikan. Kita ni ada perkara yang di luar kawalan kita. Kan mungkin ada kecemasan, tiba-tiba berlaku kan menyebabkan kita terpaksa untuk batalkan janji ataupun apa-apalah yang telah kita ambil sebagai amanahnya, maka itu tidak menjadi masalah lah. Yang masalahnya sekarang ini apabila sengaja. Kita sengaja memungkiri janji ataupun kita sengaja memanglah kita janji tapi kita memang niat tak nak tepati apa yang kita janji. Aku saja nak ambil hati dia tu. Macam tu kan. Aku saja nak ambil hati dia tu tapi bukan aku nak ni pun. Tak boleh gitulah. Kita hidup ni mesti bagi saya jadi orang yang berterus terang itu paling mudah. Kalau tak nak cakap tak nak. Jangan gantung tak bertali lah macam tu kan. Ni ayat lain macam pula. Kita kalau tak nak cakap tak nak senang. Kita jangan buat orang tunggu ke apa kan. Ni tak bagus. Mungkin kita ada janji something. Dia tak semestinya tentang nak nikah ke apa kan, benda-benda begini kan, dia ada banyak benda. Kadang kita ucapkan sesuatu yang membuatkan orang itu dia mengharap. Kita ucapkan sesuatu buat orang tu mengharap. Tapi kalau kita tahu pada pertama kali tu kita tak mampu untuk laksanakan, kita terus berikan jawapan. Cakap maaflah ya saya tak boleh. Cakap gitu sudah. Jangan bagi harapan. Jangan buat nantilah tunggu lepas 3 bulan nanti aku get back to you lah. Lepas tu tak get back apa jadi? Back off. Terus dia tarik diri. Itu macam itulah keadaan-keadaan yang begini tak bagus lah. Maknanya kita tak berpegang kepada janji. Tiba-tiba kau kahwin dengan orang lain, tiba-tiba pergi tempat sana, pergi tempat sini. Kita tak menepati janji itu. So dalam keadaan-keadaan yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang yang menang ini ialah orang yang mana dia pegang pada janji dia. Kalau dia kata minggu depan dia bayar, contohlah mungkin dia hutangan kita, minggu depan dia bayar, minggu depan lah kita bayar. Kalau ada hal-hal yang mungkin tak dapat dielakkan yang menyebabkan dia tak mampu nak bayar, orang yang amanah ni dia akan explain. Dia akan beritahukan kepada kita, dia akan menjelaskan. Minta maaf lah ya saya ada gini urusan gini, hari tu duit saya ada orang guna. Kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik dan kita terangkan. Dan bagi saya orang yang baik juga sebagai pemberi tu tadi kan, dia akan faham. Dia tak akan kata tak ada, kau bayar juga. Dia tak macam itu. Orang yang baik dia akan faham dan dia akan memberikan masa lagi. Dia begitu keadaannya. Cuma itulah susah. Benda-benda yang begini susah untuk kita jaga kan.
Amanah tu berkaitan hutang, janji kita apa, mungkin janji kita kepada pasangan, janji itu, janji ini, macam-macam. Mungkin dulu sebelum kahwin kita janji apa dengan suami kita? Babak lupa lah pula. Dulu sebelum kahwin janji apa dengan suami? I dengar cakap you. I dengar cakap you. Lepas kahwin you dengar cakap I tak? Tak ada maknanya. Dulu sebelum kahwin, insya-Allah I jadi isteri yang taat, kan? Isteri yang taat dengan cakap, yelah you kan syurga I, Allahu Akbar. Sebelum kahwin cantik, masya-Allah suami syurga. Lepas kahwin, dah tahu masam manis rumah tangga tu kan, hilang dia punya syurga. Engkau syurga aku, tak ada maknanya macam gitu kan. Hilang. Tapi actually itu dah kata-kata kita tau. Kata-kata kita. Tu orang kata perkataan itu jangan mudah berjanji sebab perkataan ni berubah mengikut kepada keadaan. Ni bahayanya lah. Sebab orang yang beriman ni dia akan susah untuk ambil apa-apa amanah dan dia tak suka diberikan amanah kepada dia. Orang hari ini suka kan, dapat jawatan, dapat status, dapat itu, dapat ini. Tapi sebenarnya orang yang betul-betul takut kepada Allah, dia akan takut untuk ambil apa-apa amanah yang bagi dia sangat berat. Takut nanti tak terlaksana, di akhirat akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, orang munafik ialah orang yang tak tepati janji. Nabi ingatkan tentang 3 ciri kan orang munafik. Ayatul munafiqi thalath. Ada 3 ciri orang yang munafik. Pertama ialah idza haddatha kadzaba. Kalau dia bercakap, dia berbohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia mengambil satu janji, dia akan mungkiri janji itu. Wa idza tumina khana, Nabi sebutkan yang terakhir. Yang terakhirlah jika diberikan kepada dia dengan amanah, orang munafik dia akan kita panggil idza tumina khana, mengkhianati. Ya. Depan cakap lain, belakang cakap lain, adakah tu termasuk? Termasuk sekali. Termasuk sekali. Ini maknanya orang yang mana dia bila bercakap dia bohong lah. Sebab depan dia cakap lain, belakang cakap lain. Depan cakap lain, belakang cakap lain Contoh? Okey, cantik. Depan dia puji, belakang dia keji. Okey, boleh? Apa dia Cik Mi? Di depan kita kata-katanya menyenangkan, tapi belakang kita kata-katanya menyakitkan. Na'udzubillah lah jumpa orang yang macam ini bahayalah. Ini kita panggil apa? Musuh dalam lipatan. Talam dua muka. Talam dua muka. Banyak-banyak talam apa yang tak boleh makan? Talam dua muka. Okey, bagus. Jinak. Jawab pula dia. Talam dua muka. Okey, tadi saya sebut yang mana? Nombor 5 menjaga amanah dan janji. Hadis tadi riwayat Imam Muslim Imam Al-Bukhari juga ada meriwayatkan. Ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Baik, yang ke-9 dan yang terakhir dalam surah Al-Mu'minun menyebutkan tentang ciri ataupun sifat orang mukmin yang menang ataupun mukmin yang berjaya ialah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Okey, ada 6 lah maknanya keseluruhannya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan terdapat dalam Al-Quranul Karim berkaitan ciri-ciri orang yang menang itu tadi. Okey, apakah maksud orang yang memelihara solatnya? Di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah menyatakan bahawa maksudnya ialah mereka selalu membiasakan diri melaksanakan solat pada waktunya. Ini susah juga kan kita nak buat. Susah kita ni. Solat tepat pada waktunya.
Maksudnya bila masuk waktu Zuhur pukul berapa? 1:03. Oh cepat Nampak sangat tak salah awal waktu tu Sakinah. 1:03 tu kan? Maknanya 1:03 azan, okey. Kita solat qabliyah, kemudian kita pun solat Zuhur. Begitulah keadaan ini. Ini dipanggil sebagai orang yang solat tepat pada waktunya. Ini sebagaimana pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia ada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amalan yang bagaimana disebut sebagai amalan yang afdal, iaitu amalan yang paling utama. Nabi SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, solat pada waktunya. Jadi yang pertama, di sini kita ada tiga amalan yang Nabi ajarkan disebut sebagai amalan yang paling utama. Pertama, bila Abdullah ibn Mas'ud tanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling utama? Pertama sekali Nabi jawab tadi apa? As-salatu ala waqtiha, solat tepat pada waktunya. Okay. Yang kedua, Abdullah dia tanya lagi kepada Nabi, thumma ay, kemudian apa? Kemudian apakah amalan lain yang lebih utama? Nabi SAW menjawab, birrul walidaini, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, Abdullah tanya lagi kepada Rasulullah, thumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, iaitu jihad di jalan Allah. Ada tiga amalan yang paling utama di sini yang Nabi SAW tekankan ataupun Nabi SAW berikan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Nama yang penting yang pertama tu tadi, solat tepat pada waktunya. Okay, bila masuk waktu solat, kalau kita tak ada apa-apa urusan, segerakan lebih baik. Kalau kita tak ada apa-apa pekerjaan lah pada waktu itu, kita segerakan lebih baik lah. Jangan kita tunda-tunda kan sampai kita masuk kepada solat yang lagi satu. Ini masalah kadang-kadang kan. Jalan raya tiba-tiba dah asar macam itu kan. Dia terlupa nak solat Zuhur. Jadi bila kita jalan raya ni perlu saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Kita nak Zuhur kat mana macam itulah. Kat sini boleh, kat rumah makcik boleh, solat Zuhur boleh, tak ada masalah. Kita tak ada, kita pergi rumah orang, kita cakap walaupun orang tu sebenarnya penghuni rumah dia tak solat tau. Tapi kalau kita sampai rumah orang tu, kita kata kita nak solat, dia tak ada kata pun tak boleh solat kat rumah saya. Tak ada cakap macam tu. Pernah ke ada experience macam tu? Tak ada. Walaupun penghuni rumahnya tak solat, mereka akan tetap siapkan tempat solat. Solat lah, alhamdulillah, bagus, berkat rumah saya solat. Berkat rumah saya solat. Padahal penghuni rumah lebih berkat kalau dia solat. Betul tak? Ya. Apa dia? Termasuk munafik. Orangnya tak solat tapi tamunya ajak solat. Termasuk munafik tak? Ini munafik akbar ke munafik kecil? Saya nak cakap munafik tak baik pula. Kan? Sebab kalau munafik yang besar ni, munafik akbar ni, dia adalah orang yang memang dia tak beriman kepada Allah. Tapi dia tunjukkan pada zahirnya dia orang yang beriman. Gitu kan? Itu susahlah kalau kita nak sebut orang tu munafik yang sedemikian. Tapi kalau munafik yang lagi seorang tu, lagi satu tu kan? Lagi satu tu kan? Yang kita nak kata, adakah kalau orang tu dia dia tak solat tapi dia suruh orang lain solat, adakah itu munafik? Kita kata tu jahil je lah Dia maksudnya dia suruh orang, dia ada semangat tu nak suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak ada keinginan nak buat baik. Macam tu keadaannya. Nak cakap dia munafik susah lah ya Mak Isa. Mak Isa ke Cik Amy tadi yang sebut tadi? Mak Isa, Mak Isa. Ya. Orang tak sembahyang termasuk sombong, orang tak sembahyang termasuk dosa besar lah. Boleh jadi. Dia depends kepada bagaimana orang itu. Kalau orang tu memang dia tak solat sebab niat dia, sebab dia sombong, dia rasa dia tak perlukan Allah, sombonglah dia. Tapi kalau orang tu tak sembahyang sebab dia memang tak nak sembahyang, bukan dia tak tahu sebab tu benda wajib, kita tak kata pula dia sombong. Itu berbalik kepada bagaimana Allah melihat kepada diri dia lah. Sebab kita pun tak boleh nak kata kau tak solat kau sombong, tak boleh cakap begitu. Melainkan kalau dia kata, dia guna ayat macam ni, buat apa nak solat, kalau aku solat pun bukan Allah bagi aku kaya.
Itu sombong. Nampak tak ayat tu? Apa kau tengok, kau solat tonggang tonggek. Yang kaya aku bukan kau. Kau tengok aku tak solat pun aku kaya. Sombong kata-kata tu. Kalau dia sebut begitu kita kata ini sombong. Tapi kalau dia memang tak nak solat kerana dia rasa dia tak nak, itu tak boleh nak kata sombong pula. Lain situasinya. Depends lah pada keadaan-keadaan dia. Okey. Baik, kita lihat di sini. Dalam ayat Al-Quran ini, ketika membincangkan tentang ciri orang yang menang itu kan, ada tak nampak mana yang sama? Mana yang sama? Ciri mana yang sama dekat situ? Ciri orang yang menang ni mana satu yang sama? Nombor 1 dengan nombor 6. Okey. Nampaknya sama kan? Pertama ialah orang yang khusyuk dalam solat. Yang ke-6, orang yang menjaga solatnya. Okey. Kita nak lihat begini. Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata gini. Allah membuka perbincangan tentang ciri orang yang menang di kalangan orang mukmin dengan salat, dan Allah tutup juga dengan salat. Nak menunjukkan bahawa salat ini ialah amalan ibadah yang sangat istimewa yang tak boleh untuk kita samakan dengan amal ibadah yang lain. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita bahawa wa'lamu anna khaira a'malikumus salata. Ketahuilah bahawasanya sebaik-baik amalan itu ialah solat. Okey, sebaik-baik amalan itu ialah solat. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidaklah ada yang dapat menjaga wuduk melainkan orang yang beriman kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Bukti satu lagi hadis nak menunjukkan solat inilah amalan yang utama. Tadi Nabi kata apa? Sebaik-baik amalan ialah solat. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun bila Allah terangkan tentang ciri orang yang menang, Allah mula dengan solat, Allah tutup ia dengan solat. Maka sebab itu Nabi kata apa? Inilah amalan yang terbaik. Seterusnya pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Pada hari kiamat, pertama kali amalan kita yang akan dihisap oleh Allah ialah solat. Ini juga bukti nak tunjukkan bahawa solat ni ibadah yang sangat utama, yang menjadi kemenangan kita sebagai orang yang beriman. Kita kalau beriman kepada Allah tapi tak solat, masih lagi tiangnya tu tak kukuh. Orang yang beriman wajib solat. Okey? Orang beriman, sekali lagi saya ulang, wajib solat orang beriman ni. Kalau dia tak solat, ada kekurangan dalam dirinya sebagai seorang yang mukmin. Jadi sebab itu Nabi ingatkan kepada kita tentang keutamaan solat itu tadi. Pertama, itulah amalan yang terbaik. Kedua, solat ini ialah amal ibadah yang akan Allah hisap terlebih dahulu daripada amal ibadah yang selainnya. Jadi Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis ini, Nabi kata apa? Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau solat seseorang itu dia baik, maka dia akan jadi mukmin yang berjaya, mukmin yang beruntung dan selamat. Okey? Sebab tu tadi Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun pada poin kita yang pertama dan poin kita yang ke-6. Kalau solat kita baik, kita bagus menjaga solat kita, tepat juga pada waktunya, dan kita jadi insan yang tidak meremehkan solat kita ini, Nabi kata apa? Jika sekiranya solatnya baik, maka dia akan jadi orang yang aflah wa anjah. Maksudnya orang yang mana dia berjaya, dia menang, wa anjah, dan dia juga selamat. Tetapi kalau solatnya ialah solat yang rosak, wa in fasadat. Kalau solat kita solat part time, kan tahu tak solat part time? Solatnya maghrib saja. Zuhur, asar tak solat, subuh tak solat. Bila maghrib baru solat. Ataupun solatnya solat, orang kata solat Jumaat je. Ada orang lelaki macam tu. Jumaat je solat. Yang lain tak solat. Itu pun kita kata solatnya rosak. Kan? Orang yang begini, kalau dia keadaan yang sedemikian, Nabi kata solat itu fasadat, solat itu rosak. Faqad khaba wa khasira.
Orang yang begini ialah orang yang mana dia orang yang khaba, gagal. Okay. Orang yang rugi lah, rugi. Khaba wa khasira sama je. Rosak. Tak kena Macam nak terjemah khaba tu? Waqad khaba. Okeylah, bolehlah rugi. Gagal lah, gagal. So nak terjemah pun. Waqad khaba wa khasira. Orang yang gagal dan orang yang rugi. Okeylah, bolehlah terjemah sedemikian. Okay, kalau dia rosak, maka dia jadi orang yang gagal dan orang yang rugi. Nampak ya? 1, 6. Okay. Ini nak tunjukkan, nak jadi orang mukmin yang berjaya, pertama jaga solat. Jangan remehkan solat, pentingkan solat dalam apa jua keadaan, kat mana pun kita berada. Solat itu sangat penting, letak di tempat yang pertama. Jadi kenapa satu amalan yang terbaik tadi Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Ibn Majah. Kedua, Nabi sebut apa? Jika solat kita baik, kita akan jadi orang yang aflah wa anjah. Apa maksud aflah tadi? Menang dan selamat. Tapi kalau solat kita rosak, kita dapat satu gagal. Kita ni gagal dalam hidup kita, kemudian kita jadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Sebab masuk dalam api neraka. Sebab tu macam ini muslimat, saya nak tekankan. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak kata macam ini. Kalau tujuan hidup kita ialah untuk menuju kejayaan. Sebab tu dalam azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nampak ya? Ada kaitan yang sangat rapat solat dan kejayaan. Mukmin yang ingin berjaya dalam hidup ialah mukmin yang mana dia menjaga solatnya. Sebab tu juga dalam surah Al-Mu'minun ini Allah mulakan ciri orang yang berjaya itu tadi dengan solat dan Allah tutup ia juga dengan solat. Kerana apa? Amalan solat inilah amalan yang paling utama yang perlu kita laksanakan. Amalan yang paling pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menjadi bukti bahawa mukmin yang ingin berjaya dunia dan akhirat, inginkan ketenangan jiwanya dunia dan akhirat, ialah mukmin yang mana sentiasa berdiri, ya iqamah, iaitu berdiri untuk menghadap Allah untuk melaksanakan solatnya. Setiap waktu, kita ada berapa waktu solat kita? 5 kan, nampak tak? Kita mulakan pagi kita dengan solat, kemudian dah penat kita pagi ni sampai tengah hari nanti kita nak solat lagi. Maksudnya kita sebelum kita masuk pada waktu malam nanti kita nak, petang nanti kan kita solat lagi. Kemudian di awal malam tu maghrib kita solat lagi. Kita nak sebelum kita tidur kita solat. Maknanya cycle kehidupan kita ini semuanya ialah sekitar solat tersebut. Inilah yang akan menjadi kita orang yang menang dunia dan akhirat. Okey, sebab tu tadi dalam kitab dia kata apa? Lilin kemenangan itu hanya ada di alas orang yang mana dia bertawakal kepada Allah, yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Daripada nombor 1 hingga nombor 6 inilah orang yang mana sangat meletakkan tawakalnya kepada Allah. Kerana apa? Pertama, kalau kita ni dah laksanakan solat kita dah, kita tawakal kepada Allah, Allah terima tak terima itu ialah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tawakal kepada Allah. Kita jaga diri kita, jaga aurat, jaga kemaluan, jaga batas kan apa? Jika ada perkara-perkara tak baik ke yang baik berlaku, semuanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menunjukkan bahawa orang mukmin yang menang itu dia bukan semata-mata hanya berpegang kepada 1 sampai 6 ini, tapi bagaimana dia menjaga tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata apa? Di kalangan umat aku ada 70,000 orang yang nanti masuk syurga bighairi hisabin.
Okey, 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk dalam syurga tanpa dihisap. Siapakah mereka? Mereka ialah orang yang tidak melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Bagaimana kita nak tahu kita orang yang syirikkan Allah ataupun tidak? Pertama, orang ini wala yastarqun, ialah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, orang yang mana mereka ini tidak menjadi orang yang percaya kepada bad luck or good luck. Dan yang ketiga ialah orang yang mana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang sangat bertawakal kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi ini pesan Nabi SAW. Kerana begini muslimat, kejayaan kita yang mutlak nanti di akhirat ialah apabila kaki kita menjejakkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena plan daripada sekarang. Kita nak masuk syurga jangan angan-angan mak jenin ya. Kita nak masuk syurga, ia mesti ada usaha, apa yang kita aturkan, apa yang kita rancang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu tujuannya ialah akhirat, nak masuk dalam syurga Allah, nak jadi hamba Allah yang betul-betul menang, setiap amal perbuatannya ialah amalan yang menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah pelihara kita, Allah jaga kita, semua kita di sini akan jadi muslimah-muslimah yang menang dunia dan akhirat. Okey, wallahu a'lam bissawab. Baik, saya ada permintaan di sini. Okay, ada jemaah kita yang biasa datang ke kuliah ni, dia kemalangan jalan raya. Jadi ibunya minta untuk didoakanlah kesihatan dia, keselamatan dia, yang mana sekarang sedang berada di hospital. Iaitu jemaah kita ni bernama Sunarti binti Abdul Rahman. Ya, mudah-mudahannya kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan yang terbaik kepada Sunarti. Allah memberikan kepada dia dengan kesihatan yang terbaik, kesembuhan yang terbaik, kesabaran dan kekuatan semangat untuk kembali pulih daripada kesakitannya ataupun kemalangan yang telah dihadapi. Begitu juga kepada ahli keluarganya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada ahli keluarganya, anak, ibu, kan, adik-beradik dan seluruh suaminya agar sentiasa dalam keadaan yang sabar untuk dalam menghadapi ujian ini. Jadi ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey muslimat, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih semua di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar dapat sentiasa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.